Saya tahu dah, tuan-tuan tahu dah banyak-banyak benda ni. Saya nak sebut 2-3 benda yang antara amalan yang boleh kita ikut. Kan, nak cerita amalan ni banyak lah. Nak kupas dari sudut akhlak, nak kupas dari sudut ibadah. Kan, ibadah sunnah Nabi ni banyak. Ibadah ni nak buat kena ikut apa yang Nabi ajak. Kan, yang bukan daripada Nabi ajak, yang tu tak boleh dijadikan sebagai ibadah. Jadi Nabi ajak kita sembahyang sunat banyak, puasa banyak. Nabi amal tu amal ni antara sunnah Nabi. Yang tadi kita buat lepas maghrib apa dia? Lepas sembahyang Nabi kata siapa-siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah akan bagi kat dia 10 kebaikan, Allah akan angkat 10 keburukan daripada dia. Allah akan selamatkan dia daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Ada hadis yang menceritakan. Jadi kita lepas sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib, kalau boleh jangan ubah kaki lagi, duduk perhabis itu 10 kali dulu. Nak ikut sunnah Nabi tu dalam sudut ibadah. Dalam sudut kehidupan kita sehari-harian, Nabi ajak kita. Macam-macam benda Nabi ajak kita. Cara makan macam mana Nabi ajak? Kan? Makan. Kita makan nasi lah. Di tempat Nabi, Nabi makan roti. Sunnah dia, bila kita makan, kalau kita nak makan nasi, sebelum makan nasi, makan buah. Kita kalau pergi kenduri, makan buah lepas makan nasi. Tak betul. Itu tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, makan buah dulu, tu baru makan nasi. Lepas makan nasi, baru tutup dengan kuih. Kuih-kuih yang manis. Makan benda manis, seri muka ke, tepung talam ke kan. Kita kalau pergi kenduri, kalau ada kuih, kita makan kuih dulu, baru makan nasi, baru tutup dengan buah. Tu terbalik, tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, makan buah dulu, bagi perut kejap sikit. Lepas tu baru makan nasi. Lepas makan nasi, tutup dengan benda manis. Pasal apa benda manis? Manis yang kita makan lepas makan nasi itu akan mempercepatkan penghadaman dalam perut kita. Nabi ajak kita bila minum air, minum duduk. Bukan minum diri. Lepas 1400 tahun Nabi wafat, mainlah para doktor buat kajian. Bila mereka buat kajian, rupanya kalau kita minum air berdiri, air tu akan terus masuk dengan laju. Dia tak dan, organ-organ lain tak dan nak serah. Maka bila dia masuk terus, dia pergi terus ke pundi kencing, maka air yang kita minum tu tidak ada manfaat untuk diri kita. Tapi bila kita duduk, perut kita jadi cramp. Air dia masuk pelan-pelan. Ada masa untuk organ-organ lain ambil manfaat daripada air tu. Hebat tak hebat Nabi? Sunnah Nabi yang kecil ajak tu, mai lepas 1400 tahun barulah ada doktor-doktor buat kajian. Nabi ajak kita, kalau kita baca dalam hadis, tidur malam suruh tutup lampu. Kan, kita ni takut kat hantu macam kan, tidur malam buka lampu. Kan? Pasal apa Nabi suruh tidur tutup lampu, kita pun tak tahu. Tapi lepas mai lani-lani doktor buat kajian, orang yang tidur di bawah lampu, waktu dia tidur, kulit dia tu tak aktif. Bila mana dia tidur, maka cahaya lampu tu boleh merosakkan sel-sel kulit dia, sehingga kalau benda tu jadi amalan, boleh menyebabkan dia kena kanser kulit. Tu sunnah Nabi. Dan Nabi ajak kita bila makan, lepas makan hisap jari. Kita tak buat. Bila KFC kata sedap hingga menjilat jari, baru kita rasa selesa nak buat. Kan? Baru kita rasa selesa. Kan? Itu antara sunnah Nabi. Nabi ajak kita suruh tidur. Bila tidur, menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Pasal apa Nabi tak suruh mengiring ke kiri? Nabi suruh mengiring belah kanan. Sebab di sebelah kiri kita ada jantung. Bila dibuatnya kajian oleh para doktor, bila kita hempak belah kiri, akan menyebabkan jantung kita ni stres. Bila menyebabkan jantung kita stres, amalan yang tu akan buat bagi lama-lama akan merosakkan jantung kita. Apa yang Nabi ajak ni ada kebaikannya.